Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan tengok sambungan kepada bahagian 5 yang sudah kita bincangkan terlebih dahulu. Baik, bahagian kelima kita bincang hukum indeks ketiga. Kalau kita tengok, ini ada hukum indeks yang pertama yang kita dah bincangkan. Ini hukum indeks kedua dan ini ialah hukum indeks ketiga. Yang ini kita sudah bincang di dalam video bahagian kelima. Baik, untuk bahagian keenam ini kita ada tambahan sikit. Kalau kita lihat hukum indeks kelima ini, dia sebenarnya ada kembangan. Dia ada extra sikit dia punya step. Okey, ini dia punya extra. Okey, baik. Jadi bagi tidak melengahkan masa, saya tunjuk kat mana extra dia. Jadi saya cuba terangkan ini satu persatu untuk awak. Jadi kita tengok, kita cuba fahamkan. Baik, ini saya ada sediakan slideshow sikit. Okey, baik. So ini adalah yang pertama. Okey, ulang kaji yang semalam. Kalau kita lihat yang ini, kita faham A, M, N. Okey. A kuasa M dikuasakan N. Apa akan jadi? Yang jadi ialah N ini akan didarabkan dengan N ini akan didarabkan dengan M. Jadi dia akan jadi A M darab N. Okey. Jadi ini yang pertama yang kita belajar semalam. Okey. Hari ni lanjutan. Okey, dia ada lanjutan kepada hukum indeks yang ini. Dia ada kembangan dia. Kembangan dia yang mana? Tengok, yang inilah kembangan dia. Okey, baik, sebelum tu kita okey, baik. Dia delete tak? Okey, kita buang dulu yang ini. Okey, kembangannya macam mana? Kembangannya ialah macam ini ya. Saya terangkan. A kuasa M, dia ada dua asas. Okey, asas yang pertama kita ada A dan kita ada asas kedua iaitu B. Yang mana B ni juga ada kuasa iaitu N. Okey, dan kedua-dua ini ingat ada operasi iaitu operasi darab. Dan dia ada satu kuasa di luar iaitu Q. Okey, baik. Apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku ialah seperti mana ini. Okey. A kuasa M kuasa N. N ini akan didarab masuk dengan M. Okey, benda yang sama berlaku di sini. Cumanya yang ini ada satu pemboleh ubah. Tetapi dalam kes ini ada dua pemboleh ubah. Jadi apa yang berlaku? Q, okey, akan didarabkan dengan M dan Q juga akan didarabkan dengan N. Jadi apa yang berlaku? A M darab Q darab B N darab Q. Okey. Dan apa yang berlaku? A M Q darab B N Q. Okey. Mudah. Okey. Jadi inilah yang akhirnya yang berlaku kepada operasi darab. Okey, faham Okey, boleh kaitkan antara ini. Kaitkan antara ini dan ini. Apa sebenarnya? Apa yang berlaku sebenarnya? Okey. Baik. Bagaimana pula andai kata, okey, andai kata ada pembahagian. Okey, pembahagian pula akan jadi macam ni. Okey. Ini pula apabila berlakunya pembahagian. Okey, kita cuba tukar dia punya warna bagi nampak beza. Okey, kita tukar biru. Okey.
Baik, dalam kes yang kedua ini, okey, kalau tadi kita tengok ini ialah operasi darab. Kes yang kedua ialah operasi bahagi. Sama saja. Macam mana? A kuasa M bahagi B kuasa N. Dikuasakan dengan Q. Okey, macam biasa. Macam yang ini. Okey, apa jadi? Q ini akan dimasukkan dan didarabkan dengan M. Dan Q juga akan didarabkan dengan N. Jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi A M Q bahagi B N Q. Baik, cuba bandingkan sekejap antara ini, nombor 1 ini dan nombor 2. Apa beza agak-agak? Okey, apa beza? Yep. Bezanya ialah operasi sahaja yang berbeza. Kalau di sini operasinya ialah operasi bahagi, tetapi di sini ialah operasi darab. Boleh? Baik. Dan untuk bahagi ini kita ada dua bentuk. Okey. Operasi bahagi dia juga boleh ditukarkan kepada bentuk pecahan. Okey, seperti mana awak ingat? Kalau awak ingat dulu, awak belajar 1 bahagi 2 boleh juga jadi 1/2. Okey, samalah dengan kes ini. Okey, A M kuasa Q. Okey, bahagi N bahagi B. Okey, ni B. N Q akan boleh ditukarkan dalam bentuk pecahan. Dia akan jadi A M Q per B N Q. Okey, so jadilah ini bentuk yang kedua, bahagi. Okey, boleh? Alright, saya harap boleh faham. Okey, baik. Kita cuba mungkin ada yang kita boleh bagi contoh. Okey, baik. Ya, kita tengok sini. Okey. Kita tengok contoh nombor 10 yang pertama, A ni. Okey, baik. Ini 7 kuasa 3 darab 5 kuasa 4 dikuasakan dengan 3. Okey. Kita mungkin boleh pergi ke tempat yang lapang sikit. Memudahkan. 7 kuasa 3, 5 kuasa 4. 3. Baik. Jadi, di sini adalah 7 kuasa 3 darab 5 kuasa 4 kuasa 3. Okey, kita bandingkan sekejap dengan hukum yang kita baru sahaja pelajari tadi. Okey, A kuasa M darab B kuasa N kuasa Q. Kita bandingkan. Bila kita bandingkan baru kita faham apa yang kita buat sebenarnya. Baik, dalam kes ini A ialah apa? A ialah 7. Alright, B apa? B ialah 5. Okey, M ialah 3 dan N ialah 4. Cumanya kebetulan nilai Q sama dengan nilai M. Kalau tengok sini, M pun 3, Q pun 3. Okey, baik. Jadi, kita tahu di sini dalam kes ini ialah A sama dengan 7, B sama dengan 5. M ni apa? M ialah kuasa kepada A. M ialah 3, N ialah 4 dan Q ialah 3. Baik. Kita faham Q ni akan didarab masuk.
Q ni akan didarab masuk ke mana? Q ni akan didarab masuk ke M. Dan Q juga akan darab masuk dengan N. Okey. Jadi penyelesaian untuk ini ialah 7, 3 darab 3 darab 5, 4 darab 3. So, dia jadi 7 kuasa 9 darab 5 kuasa 12. Okey, ini jawapan akhir. Baik, sekiranya dalam PT3 dia tidak minta nilai akhir, maka biarkan sahaja biarkan sahaja jawapan dalam bentuk nombor nisbah. Tinggalkan sahaja. Tapi kalau soalan PT3 dia minta calon untuk nyatakan nilai, maka awak boleh terus tekan kalkulator, dapatkan satu nilai akhir. Ni tekan kalkulator terus dapat satu nilai yang akhir. Baik, so saya harap faham yang itu. Kita tengok. Okey, yang kedua B. B pun samalah. Apa jadi? Kita tengok nombor 5 ni ialah kuasa 5. Okey. Cumanya dalam kes B ni dia ada, kita belajar tadi, dia ada A kuasa M darab B kuasa N, betul? Tapi sekarang ni kalau kita bandingkan dengan B ni, dia ada satu lagi iaitu C. Okay, C kuasa apa? Tak kisahlah. Kuasa P ya mungkin. Okay. Kita kuasakan dengan Q. Kaedah yang sama pun akan berlaku. Yang mana Q akan darab dengan M, Q darab dengan N, Q darab dengan P. Jadi di sini, apa akan jadi? Dia akan dapat 2. Okey, 4 darab 5. 2 kuasa 20 darab. Ni 5. 5. So, 5. 5 kuasa berapa? 5 kuasa 3. 3 darab dengan apa? Darab dengan 5. So, 5 kuasa 15 darab 11. Okey, 11. 5 darab 2, 10. Inilah jawapan akhir. Boleh? Mudah, Mudah. Okey, baik. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan C. Ini sama saja. Apa yang membezakan antara soalan C dengan soalan B? Soalan C ini dia menggunakan unknown ataupun pemboleh ubah. Konsep tetap sama. Okey, konsep tetap sama. Okey. Jadi P. Kita jawab di sini. Okey. P. Okey, P kuasa berapa? 2 darab 4. P kuasa 8. Okey. Q. Q kuasa apa? Q kuasa 3 darab 4. 12. Okey. Dan R kuasa 4. Selesai. Okey. Baik. Jadi, kita lihat seterusnya soalan D. Okey. Soalan D ni lainnya ialah dia ada kombinasi di antara pemboleh ubah dan juga pekalinya iaitu 5. Ingat, 2 ni, kuasa 2 ni akan didarabkan dengan kuasa yang ada di dalam. Awak harus ingat, 5 pun ada kuasa. Iaitu 5 kuasa 1 darab M kuasa 4 darab N kuasa 3. So, sini kita darabkan, kita kuasakan dengan 2 kan. Jadi, 2 ni pun akan didarabkan dengan 1 yang ada pada nombor, pada angka 5. Jadi, dia akan jadi apa? 5 kuasa 2. M kuasa berapa? Ya, 4 darab 2. 8. Dan N kuasa 6. Boleh? Ataupun kita boleh selesaikan nombor 5 kat depan ni. Kita boleh selesaikan kepada apa? Okey, kita tukar warna sekejap. Okey, baik. Okey, jadi apa? 25 M 8 N 6. Selesai. Boleh? Jadi saya harap awak faham contoh A, B, C dan juga D. Baik, kemudian kita lihat soalan E. Okey, soalan E. Kalau tadi bahagian atas ni, okey, bahagian atas ni ialah untuk pendaraban, bahagian bawah ni adalah untuk pembahagian.
Okey, jadi di sini kita tengok ada kuasanya ialah 4. Okey, kuasanya ialah 4. Jadi 4 ni bagaimana? 4 ni okey, 4 ni dia akan didarabkan dengan 5 dan darabkan dengan 2 di bawah. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi 2 kuasa 20 per 3 kuasa 8. Okey. Ini juga kalau awak ingat tadi boleh juga ditulis dalam bentuk bahagi. 2 kuasa 20 bahagi 3 kuasa 8. Sama sahaja. 2 ini bentuknya sama. Cumanya satu dalam bentuk pembahagian, satu lagi dalam bentuk pecahan. Okey, F. Macam mana dengan soalan F? Okay. Soalan F pun sama, asasnya hampir sama. 4 ni kuasa 4 akan pergi kepada 2, 4 akan darab dengan 3 dan 4 akan ke 3 di bawah dan juga 7. So, dia akan jadi 2 kuasa 4 darab, okey, 2 kuasa 4 X kuasa 12 per 3 kuasa 4 Y kuasa, okey, 7 darab 4, 28. Okey, soalan dia, adakah kita boleh permudahkan 2 kuasa 4? Kalau kita tengok 2 kuasa 4 adalah 16. Okey, so inilah 16. 16X kuasa 12. Okey, per 3 kuasa 4 ialah 81 Y kuasa 28. Okey, jadi kalau tengok 16 kita perkan dengan 81, dia akan jadi, okey, so dia tak boleh permudahkan dah. Jadi ini adalah jawapan akhir. Boleh? Okey. Baik, kita tengok soalan G. Okey, untuk soalan G pun sama, lebih kurang saja asasnya sama. Kita akan dapat 3 kuasa 3, M kuasa 6, N kuasa 9 per. Okey, kalau awak tengok perasan, perhatikan ini kurungan ini. Okey, kurungan ini hanya ada di bahagian atas sahaja. Jika dibandingkan dengan soalan F, okey, soalan F, di soalan F, okey, kurungan adalah termasuk untuk bahagian atas dan bahagian bawah. Tengok sini. Okey, bagi nampak. Okey. Okey. Kurungan ini, okey, kita tengok ini ada kurungan. Kurungan ini merangkumi apa nombor yang ada di atas dan apa yang nombor berada di bawah. Jadi, 4 ini akan dimasukkan ke dalam bahagian atas dengan bahagian bawah. Tetapi lain sikit apa yang berlaku di G. Okey. Di soalan G, kurungan hanya pada bahagian atas. Jadi, kuasa 3 ini tidak perlu didarabkan dengan kuasa 1 yang ada pada 6. Ingat 6 ini ada kuasa. Kuasa dia kuasa 1, cuma tidak ditunjukkan. Okey. Faham? Kalau tak faham boleh tanya. Baik, so di sini 6 M kuasa 3. Okey. N kuasa 1. Dan saya rasa mungkin boleh kita permudahkan, saya rasa. Okey, 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 ialah 27. Okey, saya tulis 27. Okey. M kuasa 6. N kuasa 9 per 6 M kuasa 3N. Okey, kalau 27 per 6. Okey, boleh kecilkan tak? Ya, kita boleh kecilkan kepada 9 per 2. Okey, kalau awak tengok sini. Okey, ini ialah apa? Ini ialah M kuasa 3. Ini ialah M kuasa 6.
Okey, di sini kita boleh permudahkan. Okey, permudahkan pemboleh ubah yang mempunyai pemboleh ubah yang sama. Ini kita boleh mudahkan. Ingat tak? Ini apa dia? Kita guna hukum mana? Kita guna hukum kuasa M ni bahagi A kuasa N. Apa jadi? Sama dengan A M tolak N. Betul tak? Ini apa yang berlaku di sini lah. Di mana A dia ialah M. Okey, M dia ialah 6. N dia ialah 3. Dan operasi yang berlaku ialah operasi bahagi. Jadi, M 6 tolak 3, M kuasa 3. Tinggal 3 lah. Sebab 6 tolak 3. Okey, begitu juga dengan N ni. N ini ialah apa? Dia akan jadi 9 tolak 1. Ini tak ada kuasa, ni ada 1. Jadi, N kuasa lah 8. Okey, jadi ini ialah jawapan untuk G. Okey, baik. Dan kita tengok soalan terakhir. Soalan terakhir ialah soalan H. Baik, di soalan H, dia panjang sikit tapi bila kita tahu asas tak ada masalah. Okey, kita cuba selesaikan. Kita akan dapat. Okey, sama dengan. Kita tukarlah. Tak nak bagi sama. Okey, jadi 2 kuasa 4 mana datang? Ni 4 ni pergi sini. So, X kuasa 12 mana datang? 3 darab 4, 12. Y kuasa 16. 4 darab 4, 16. Darab. Okey, 3 kuasa 3. X kuasa 3. Y kuasa 2. Okey, perkan dia. 36. X kuasa 10. Y kuasa 12. Okey, kalau awak masih ingat, kita kena selesaikan dulu. Selesaikan dulu apa? Selesaikan dulu perkali. Perkali yang ada di dalam soalan ini ialah ini 2 kuasa 4 ialah perkali. 3 kuasa 3 ialah perkali. Dan 36 ini ialah perkali. Jadi kita selesaikan. Okey, nak selesaikan macam mana? 2 kuasa 4 berapa? Okey, 2 kuasa 4 ialah 16. Jadi 16. Okey, darab dengan 3 kuasa 3 berapa? 3 kuasa 3. 27 bahagi dengan 36. Jadi 16 darab 27 bahagi 36. Kita akan dapat jawapannya ialah berapa? Okey, cuba ada ruang sikit kejap. Okey. So, di sini jawapannya ialah 12. Kita dah selesaikan apa? Kita dah selesaikan bahagian perkali. Baik, selepas selesaikan bahagian perkali, kita buat pula untuk bahagian pemboleh ubah. Okey, di sini ada operasi darab. Bila darab, dia akan jadi apa? Dia akan jadi tambah. Okey. Dan di sini ada operasi bahagi. Ini ialah operasi bahagi. Pecahan ini ialah operasi bahagi. Maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi tolak. Okey. Jadi kita akan boleh tulis X. X ni kuasa berapa? Ni 12. 12. Okey, di sini. Ni ingat ni. Ni ialah darab. So, sini. Apa ini? Ini ialah 3 kan? Tambah ke tolak? Jawapannya ialah tambah. So, tambah 3. Okey. Dan di sini ada. Ini ialah operasi bahagi. Ini ada 10 kan? Jadi sini ialah tolak 10. Okey. Boleh? Okey. Darab. Y. Ini apa ni? 16. So 16. Okey. Ini apa jadi? Tambah dengan berapa? Okey. Ingat ni. Ini 3 darab 2. Ini ialah 6. Ini sebenarnya ialah 6. Sebab 3 darab 2, 6. So 16 tambah 6. Alright. Tolak 12. Boleh? Okey. Okey, kita ambil kat bawah sikit. Sorry, tak ada ruang.
Jadi di sini ialah ini ialah kesinambungan kepada jalan kerja di atas. Okey. Sini. Okey. Kita akan dapat 12. Okey. Ini X. X 12 tambah 3 tolak 10. Kita akan dapat 12X kuasa 5. Kuasa 5, 12 tambah 3 tolak 10, X kuasa 5. Dan Y. Okey, Y apa jadi? 16 tambah 6 tolak 12. Kita akan dapat Y kuasa 10. Okey, jadi itu ialah jawapan dia. Boleh? Okey, baik. Jadi, saya harap awak faham perbincangan contoh yang kita sudah berikan tadi. Dan di bawah ini adalah ada dia punya jalan kerja yang lengkap. Okey, cumanya apa yang saya berikan sini ialah supaya awak lebih faham. Okey. Alright, jadi bagi mengukuhkan lagi macam biasa, bagi mengukuhkan pemahaman awak, okey, latihan adalah penting. Jadi cuba selesaikan uji minda 21.2E. Okey, 1.2E. Baik, andai kata ada step atau langkah yang tidak difahami di sini, okey, ini adalah kebaikan video. Pause sekejap, hentikan sekejap, rewind balik, undur ke belakang sekejap, tengok lagi sekali. Tengok sehingga faham, cuba fahamkan, dan apabila awak dah faham contoh 10, okey, awak boleh gunakan ini penyelesaian yang ada, okey, dan gunakan pemahaman awak itu untuk menyelesaikan soalan dalam uji minda 1.2E. Di samping itu, okey, jangan lupa boleh bertanya pada rakan dan juga cikgu awak sendiri. Boleh? Okey. Bagi siapa-siapa yang tak faham, boleh tanya. Mungkin boleh komen di bawah ataupun boleh direct terus tanya dalam kumpulan Telegram. Baik, jadi kita berhenti di sini sahaja buat kali ini. Saya harap para pelajar boleh faham dan sekiranya ada ketidakpastian di mana-mana langkah yang kita bincangkan tadi, jangan simpan. Sila buat sesuatu untuk fahamkan sebelum kita meneruskan perbincangan kita ke hukum indeks yang seterusnya. Baik, jadi jangan lupa latihan 1.2E. Okey, nombor 1, 2, 3. Tak banyak, sikit saja. Sehingga itu, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.